Dalam banyak-banyak benda yang korang boleh hentam kerajaan perpaduan madani ini, apa salah kegagalan kerajaan bawa masuk konsep itu yang kau hentam? Astaghfirullahalazim, apa penyebangang lah korang ni kan? Dah tua pun bodoh. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebetulnya tuan-tuan dan puan sekalian, saya ini serba salah tahu nak buat video macam ini. Sebab nanti orang duk kata saya ini hendak hentam rakan seperikatan nasional pula. Oh, Papa Beri orang PAS, sebab tu nak dihentam bersatu, nak pecah belahkan perikatan nasional, bla bla bla. Bukan macam tu tuan-tuan. Perikatan nasional ke, PAS ke, bersatu ke, gerakan ke, whatever ke. Kalau korang buat kerja bangang, aku akan kutuk juga. Sama je jalan dia. Kita tak taksub siapa-siapa, okey? Dan pada kali ini, kebetulan pula saya nak kritik dua rakan seperikatan, iaitu gerakan dan juga bersatu. Sebelum kita pergi ke bersatu, which is yang ni memang bangang tak dunia lah, kita nak pergi ke gerakan dahulu. Gerakan baru-baru ini telah mencadangkan agar kerajaan mempertimbangkan untuk menambahkan lagi dividen bagi akaun konvensional KWSP. Yelah, kan baru-baru ini diumumkan dividen untuk konvensional dan juga syariah KWSP tak jauh beza, 5.5% dan juga 5.4%, beza 0.1% saja. So gerakan kata banyakkan lagi instrumen untuk orang kata apa, dividen bagi akaun konvensional. Baru sedap. Nyak cantik muka kau, dah dapat tak bersyukur ke? Setiap tahun dividen untuk akaun konvensional lagi banyak pulangannya berbanding dengan akaun syariah. Jadi takkan itu pun dah tak cukup bagi korang, betul tak? Sepatutnya kerajaan kena mempertimbangkan untuk meninggikan kedua-dua instrumen tersebut. Sama rata lah. Yang penting kedua-duanya kena tinggi. Bukan nak tinggikan konvensional sebab syariah dah makin banyak dan sebagainya. No way man. Agak-agak lah kau. Kau duduk kat mana sekarang ni masalahnya. Tapi itu tak apalah. Itu biasalah. Gerakan kan, yelah, diorang dominantly-nya bukan orang Islam kat situ. So diorang pun memang nak lah kalau boleh untung lebih pada mereka. Itu standard lah, nak macam mana. Tetapi bersatu ni, yang ni memang kena kutuk kau-kau yang masalahnya. Bersatu telah menuntut kerajaan agar memberikan penjelasan atas kegagalan kerajaan untuk membawa masuk Taylor Swift buat konsert dekat negara kita ini. Pelik tak bunyi dia? Ini yang telah dilaporkan oleh media, disebutkan oleh Shasha Lina secara asasnya. Astaghfirullahalazim. Kenapalah bersatu? Apa yang kau merepek ni, syaitan? Banyak benda lagi yang korang boleh minta kerajaan tolong jelaskan. Boleh tolong jelaskan tentang ringgit yang merudum, jelaskan tentang FDI yang makin lama makin sikit, jelaskan tentang ekspor yang makin lama makin mengecil. Tapi yang korang minta, pergi jelaskan kenapa Taylor Swift tak masuk kat Malaysia. Ya Allah, ya Tuhanku. Pelik-pelik lah korang masalahnya. Di saat kita kalau boleh nak mengurangkan hedonisme dekat negara kita ini, nak mengurangkan konsep-konsep yang boleh membawa kepada maksiat itu dekat negara kita ini, dalam negara kita ini makin lama makin hilang keberkatan je, korang pula boleh persoalkan, oh kenapa tak boleh nak bawa konsep Taylor Swift masuk Malaysia sebagainya, atas alasan konon-kononnya bila Taylor Swift masuk Malaysia akan membawa limpahan duit daripada segi pelancong dan sebagainya. Tengoklah Singapura, dia dapat banyak. Sebab apa? Sebab Taylor Swift masuk kat Singapura, dia tak masuk negara lain. Nak tahu tak, Singapura tuan-tuan dan sekalian, apa dia buat? Dia telah beli hak eksklusif. Dia telah bayar begitu banyak kepada Taylor Swift untuk Taylor Swift buat konsert dekat Singapura sahaja dan tak masuk dekat negara-negara lain dekat rantau Asia Tenggara ni. Bermaksud Singapura buat apa? Dia pastikan semua peminat Taylor Swift daripada Thailand ke Vietnam ke Filipina ke Malaysia ke mana-mana ke, kalau nak tengok Taylor Swift buat konsert, masuk Singapura. Itu yang Singapura buat, dan belanja itu bukan kecil, sangat-sangat besar untuk membawa masuk satu artis yang memang kita tahu tak sesuai lah dengan budaya kita secara asasnya. And then lepas tu kita ni expect Malaysia buat perkara yang sama juga. Apa cerita korang masalahnya? Wahai Shasha Lina, wahai bersatu, kalau ikutkan banyak lagi isu-isu dekat negara kita ini tahu. Macam sekarang, saya telah laporkan betapa Goodyear yang telah berkhidmat, yang telah buka kilang dekat sini sejak tahun 1972, tengok-tengok hujung tahun ni dia akan tutup operasi. 550 orang akan kehilangan pekerjaan, 550 keluarga akan kehilangan sumber pendapatan, dan begitu banyak sekali vendor-vendor, kantin-kantin, kedai-kedai makan di sekitar sana akan mengalami kemerosotan daripada segi jualan disebabkan oleh penutupan kilang tersebut. Itu lagi patut anda suarakan. Itu lagi patut anda minta kerajaan jelaskan. Itu lagi patut anda hentam kerajaan. Bukan hentam kerajaan sebab mereka gagal bawa masuk Taylor Swift masuk ke negara kita ini. Jadi tolonglah bersatu. Kalau anda menjadi pembangkang pun, pastikan anda menjadi pembangkang yang berkualiti. Bangkang perkaranya yang sepatutnya yang anda bangkang. Bukan bangkang perkara-perkara yang akan menyebabkan
akan berlaku pencanggahan. PAS dah sah-sah tak nak konsep-konsep macam ni. Dan kebanyakan orang di luar sana pun, orang Melayu, orang Islam sana pun, kebanyakan mereka tak nak konsep-konsep macam ni sebenarnya. Memanglah ada orang Melayu pergi konsep Taylor Swift, tetapi faham je lah nak macam mana. Setiap buah yang jatuh dekat lantai itu pasti akan ada orang kutip, walaupun buah itu buah busuk. Itu pepatah Arab. Jadi sekarang ini, kalau Bersatu nak menjadi pembangkang yang betul-betul kualiti, bangkang berkenaan dengan ekonomi kita, berkenaan kos sara hidup, berkenaan dengan kenaikan harga barang, berkenaan nilai ringgit jatuh, dan macam-macam lagi benda yang boleh anda bangkang. Bukan bangkang benda-benda yang mengarut seperti ini. Tolong sedar diri sikit wahai Bersatu. Tolong sangat-sangat. Kita nak jadi alternatif yang lebih bagus berbanding kerajaan perpaduan madani ini. Jadi kalau macam inilah anda punya pendekatan, sama je lah anda dengan semua orang pun masalahnya. Dan rakyat akan tanya, kenapa kena tukar? Sama je masalahnya. Oh, dalam tu ada PAS. PAS pun diam je boleh Bersatu cakap macam tu. Kita tak nak macam tu. Bukanlah saya kata, oh, kita kena sokong Perikatan Nasional ke whatever ke tak. Tetapi dalam keadaan sekarang ini, bila kerajaan perpaduan madani tengah buat karut macam ni, kita perlukan satu alternatif. Tetapi kalau anda pun gagal untuk menawarkan alternatif yang lebih baik kepada rakyat, dan apa gunanya masalahnya? Jadi sekali lagi, tolong bangkang benda yang lebih patut untuk dibangkang. Bukan bangkang benda-benda ngarut seperti ini. Nak minta penjelasan untuk perkara yang lebih menekan rakyat. Bukan benda-benda yang karut-marut, yang menggunakan maksiat seperti ini. Jangan sampai nanti orang-orang Islam dekat Malaysia ini, orang-orang Melayu dekat negara kita ini, rakyat Malaysia yang tengah tersepit sekarang ini, datang berhadapan dengan anda semua dan tanyakan soalan ini, baru ada akal masing-masing. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?